pada fasa-fasa yang awal ya, sebelum kita kembali ke alam yang seterusnya ya. Kita dah berada di alam alam rahim, alam ruh. Sekarang kita berada di alam dunia. Kemudian kita akan berpindah ke alam barzakh ataupun berlaku kiamat kubra. Maka kita semua sekali akan dibangkitkan semula di mahsyar. Kemudian kita akan bertemu dengan nabi-nabi dan seterusnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bermulanya hisab. Kemudian ditimbang segala suratan amal kita di mizan, dosa dan pahala. Kemudian kita pergi ke telaga Nabi, telaga Kausar. Kemudian kita meniti titian sirat, sama ada kita ke syurga ataupun neraka. Jadi kesudahan yang baik itu adalah syurga lah. Sebab tu perjalanan kita, matlamat kita jauh. Perjalanan kita jauh menuju ke alam akhirat, matlamat hidup kita. Bukan sekadar kita sampai ke pintu kubur sahaja, jalan cerita kita. Jadi destinasi kita jauh. Sebab itulah Allah SWT beri sedikit masa hidup di atas muka bumi ini untuk kita melakukan persediaan sebaik mungkin sebagai bekalan kita. Jadi insya-Allah kita menyambung lagi kitab kita ini pada membicarakan tentang beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat, salah satu daripada rukun iman iaitu beriman kepada para malaikat. Beriman pada malaikat. Maka jagaan para malaikat dan riayahnya untuk langit dan bumi, langit, bumi dan segala yang ada di antara keduanya merupakan riayah Allah dan pertolongan Allah kepada manusia dalam melaksanakan kewajipan khalifah dan tanggungjawabnya. Jadi malaikat, Allah Ta'ala menjadikan para malaikat ini sebagai melakukan kerja-kerja ataupun tugas-tugas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia sebenarnya adalah gambaran daripada pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malaikat ni gambaran daripada pertolongan Allah untuk menguruskan alam. Sama dengan manusia. Manusia ni yang nampak, yang nampak oleh zahir. Jadi manusia ni sebagai khalifah di atas muka bumi ini, manusia menguruskan bumi ini, tanggungjawab kita sebagai khalifah menguruskan bumi yang kita nampak secara zahir. Adapun malaikat menguruskan juga kerja-kerja alam ini, kerja menurunkan hujan, memberi rezeki, mencatat amalan semua sekali. Pengurusan alam ni dilakukan oleh malaikat. Cuma kita tak nampak secara zahirnya. Itu sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Malah lebih dari itu, para malaikat mempunyai tugas-tugas yang lain berhubung dengan iradah manusia dalam hidupnya. Tujuannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, iaitu untuk memandu manusia ke arah kebahagiaan, membentuk mereka dalam hal beribadat dan memilih jalan yang baik yang menguntungkan, menjauhkan mereka dari jalan kejahatan dan kebinasaan. Jadi Allah Ta'ala mentugaskan malaikat ni antaranya yang mencatat amalan kita. Supaya apa? Supaya kita sentiasa dipandu, supaya kita rasa bahawa kita ni sentiasa dikawal. Tidaklah kita melampaui batas, ikut jejak langkah hawa nafsu kita, melampaui batas. Maka kita nak buat jahat contohnya, nak buat maksiat contohnya, ada malaikat.
yang mencatat segalanya. Jadi malaikat sahajalah yang dipilih oleh Allah Rabbil Alamin untuk menyampaikan hidayah Allah kepada manusia, yang ni penghuni bumi ini, melalui para rasulnya. Dan malaikat yang terpilih untuk mengurus hal ini ialah Jibril alaihissalam. Jadi malaikat ni ditugaskan sebagai perantaraan, kan, antara Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bab untuk menyampaikan hidayah kepada manusia, menyampaikan wahyu, menyampaikan hidayah melalui para rasul. Sebab itulah kita yang pertama sekali bila sebut beriman kepada Allah. Kemudian malaikat yang menyampaikan wahyu kepada rasul. Kemudian rasul itu pula yang menyampaikan wahyu, menyampaikan risalahnya kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya, menyampaikan kepada umat mereka, para rasul alaihi wassalatu wassalam ni sebagai apa? Sebagai risalah ataupun hidayah, petunjuk bagi sekalian manusia, kan. Sebab itulah antara rukun iman tu beriman kepada malaikat. Kalau kita beriman kepada rasul saja, tidak beriman kepada malaikat, jadi tidaklah sah rukun iman itu. Dalam arti kata yang lain, tidak sah iman. Beriman kepada rasul tapi malaikat tak beriman, tak jadi. Pasal apa? Wahyu itu daripada malaikat, datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Kalam, disampaikan kalam itu oleh para malaikat kepada rasul. Kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadr, sungguh kami turunkan pada malam itu. Malam apa? Lailatul qadr. Malam Lailatul Qadar itu diturunkan apa? Quran. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'ul fajr. Ya. Turunlah Jibril dan para malaikat, maknanya maka sejahteralah malam itu, daripada bermula malam itu sehingga terbit fajar itu, maka sejahteralah malam itu, malam Lailatul Qadar. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran tu melalui perantaraan para malaikat. Sebut syahrul ramadhan unzila fihi al-Quran wa bayyinatin minal huda wal furqan, kan. Pada malam Ramadan, bulan Ramadan itu, malam itu diturunkan kepada Al-Quran. Apa? Al-Quran tu yang membezakan antara hak dan batil, melalui lidah para rasul, melalui perantaraan malaikat. Begitu. Yang ini kebahagiaan membentuk mereka dalam hal beribadat, memilih jalan yang baik, yang menguntungkan. Jadi rasul, malaikat ni nak hakikat daripada Allah Ta'ala jugalah. Al-Furqan tu, Quran tu sendiri daripada Allah Ta'ala juga, untuk membezakan antara hak dan yang batil. Sebab manusia ni dia ada fitrah dia, kan. Cuma turun Quran tu dia memandu kehidupan manusia supaya apa? Tidak melampaui batas. Tidak melampaui batas. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Maksudnya, dan sesungguhnya Al-Quran itu turunnya daripada Tuhan Rabbil Alamin, dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin, yakni Jibril, kepada hati engkau, supaya engkau menjadi salah seorang di antara seorang yang memberi peringatan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran ini sebagai dalil menunjukkan malaikat Jibril itu menurunkan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Supaya apa? Supaya Nabi kita Muhammad salah seorang daripada penerus kerja-kerja Nabi-Nabi yang terdahulu. Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam yang terdahulu. Bermula Nabi-Nabi yang terdahulu lah. Nabi Adam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, kemudian seterusnya Nabi-Nabi yang berikutnya. Kesudahannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni Nabi kita dah tak ada. Nabi dah wafat. Maka kewajipan tu pada kita pula. Pada kita sebagai seorang Islam, kita pula wajib untuk menyampaikan Al-Quran, tegahan Al-Quran, perintah dalam Quran wajib pada kita. Pasal apa? Kita khalifah. Khalifah. Malaikat tetap bersama manusia dan menyertai mereka di sepanjang hidupnya demi memandu dan mengarahkan hidup mereka dengan memberi ilham dan menggesa mereka ke arah yang hak dan kebaikan. Malaikat itu sentiasa berada dengan kita. Sentiasa. Kalau kita nampak malaikat ni buat kerja penuh hari ni. Buat yang menghantar catatan, bertukar silih berganti, turun naik dari pintu langit itu tiap-tiap hari turun. Apa? Menghantar amalan kita, rekod kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mencatat amalan kita. Kan? Semua amalan kita. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal lisyaitani lammatan bi ibni Adam walil malakil lammah fa amma lammatu syaitani fa i'adun bisyarri wa taqdhibu bil haqq wa amma lammatul malakil fa i'adun bil khairi wa tasdiqun bil haqq wa man wajada min dhalika syai'an falya'lam annahu min Allah wa man wajada al ukhra falyata'awwadh minasyaitani thumma qara'a. Maksudnya sungguhnya syaitan itu ada pengaruh di dalam lintasan hati anak Adam dan para malaikat. Jadi bisikan-bisikan yang baik itu adalah bisikan daripada malaikat. Ilham-ilham yang baik itu adalah ilham daripada malaikat. Ilham-ilham yang buruk itu ilham daripada syaitan. Kalau ada ilham niat nak buat jahat itu ada daripada syaitan. Bisikan daripada syaitan. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kan? Syaitan tu dia syaitan yang sentiasa membisikkan was-was dalam hati kita tu. Apa? Minal jinnati wan nas. Daripada jin dan manusia. Jin tu makna syaitan lah. Syaitan. Manusia ke? Manusia ada ke? Manusia berupa syaitan yang menyesatkan kita. Kan? Contoh ginilah, baru nak pergi masjid. Kan? Nak pergi masjid. Orang rumah kata tak payah malam ni pergi supermarket. Kan? Tak payah pergi masjid lah. Kita barang rumah tak ada. Padahal boleh pergi petang-petang tadi. Boleh ada maghrib baru nak ngajak pergi. Kan? Time maghrib tu lah. Kan? Kadang-kadang dia tak melalui kita direct, dia melalui keluarga kita. Sebab tu kadang-kadang anak isteri kita menjadi musuh juga. Bukan maksud mesti memusuh kita musuh dengan dia. Kadang-kadang dia menjadi ujian dalam kita melakukan ibadat. Begitu. Bisikan-bisikan tu, sesungguhnya syaitan itu ada pengaruh dalam lintasan hati anak Adam, dan para malaikat juga ada pengaruhnya. Ini dalil. Maksudnya ada pengaruh malaikat dan syaitan yang sentiasa apa? Yang sentiasa mempengaruhi kita. Pengaruh syaitan ialah mengilhamkan manusia supaya melakukan kejahatan dan membantahi kebenaran. Ada syaitan berlawan sama. Adapun lintasan para malaikat adalah mengilhamkan melakukan kebajikan dan kebenaran dan membenarkan kebenaran. Itu dia panggil berlawan. Selagi tak mati, ulama panggil dia panggil an-nazak. Nazak ni maksudnya berlawan. Bukan mendekat nak mati je nazak ni.
Kita kabur nazak ni dekat nak mati je. Padahal nazak ni setiap masa dalam kehidupan kita. Pertemuan tu, pertemuan di luar tu lain. Mana kita nak menegakkan agama, kita nak berdakwah, orang lain lawan, orang lain menentang, contohnya kan. Kita nak menegakkan kebenaran, orang lain ada juga golongan yang tak nak, yang tak setuju, yang membantah kita kan. Kita nak buat benda baik, orang bantah kita. Itu luaran. Dalaman ni berperang juga antara syaitan dan malaikat. Bisikan syaitan dan bisikan malaikat. Dua ujian kita. Itu masalah kita manusia. Malaikat dia tak suka kita, dia tak ada nafsu. Dia tak ada nafsu, dia tak ada suka kita. Iman dia flat saja. Tapi kita ni ada masa naik, ada masa turun. Dalam keadaan selemah-lemah manusia itu, Allah Ta'ala jadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi. Kan? Itu malaikat tanya kepada Allah SWT. Allah sebut apa? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah sebut aku nak jadikan atas muka bumi ni khalifah. Apa manusia ni? Malaikat kata bukan ke manusia ni akan menyebabkan berlaku bunuh-membunuh, bunuh-membunuh, perang dan sebagainya. Allah Ta'ala sebut aku lebih tahu daripada kamu. Jadi biar kami, malaikat kata biar kami saja yang mengurus. Allah Ta'ala nak lantik juga manusia. Kan? Itu bila kita dekat nak mati esok, kemuncak. Jangan kita kata istilah nazak, betul orang kata nazak dah. Nazak dah Pak Long tu contohnya. Nazak dah Pak Ngoh tu, kan? Sebenarnya nazak ni sepanjang hidup kita. Kita nazak, kita nak datang masjid ni pun bukan senang ni. Kan? Banyak nak bangun subuh banyak. Kejap kata biar dulu kejap ni. Kalau masjid nak pergi masjid pula kata dalam hati tu dia berperang. Tapi kita lawan, kita pergi juga kan. Jadi orang yang kalah dalam pertembungan tu atas dunia, dia lari daripada ibadat, lari daripada jalan yang benar. Maka pengakhiran dia tu melambang, kehidupan itu melambangkan pengakhiran dia. Jadi kalau orang yang dah benar, asal benar maksudnya dia kekal dalam ibadat, dia istiqamah sampai mati dia, insya-Allah dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Orang yang buruk dalam keadaan hidupnya melambangkan pengakhiran hidupnya. Dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi tak mustahil juga orang yang buat amal ibadat pengakhirannya buruk, ada juga. Ada orang yang buruk dalam kehidupan dia tapi pengakhirannya baik. Sebab tu kita doa kan. Hati tu kita doa sama, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala taati. Maknanya ya, wahai yang membolak-balikkan hati ni, tu kan, bimbang hati kita ni. Sebab tu dalam hidup kita ni kita sentiasa kena ada khauf dan raja. Antara khauf, takut, dan harap kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harap kita supaya amal kita walaupun sedikit ini Allah Ta'ala terima. Ataupun bimbang-bimbang dosa kita tu tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kita tak tahu cerita. Cuma kita bertaubat saja pada Allah. Yang mengampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Maka barang siapa yang mendapat ilham kebaikan, hendaklah ia mengetahui bahawa adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di ilham malaikat, hakikat daripada Allah SWT. Dan barang siapa yang mendapat sebaliknya, hendaklah ia meminta perlindungan dengan Allah Ta'ala supaya jauh daripada syaitan. Maknanya minta jauh daripada syaitan. Tuan-tuan, syaitan ni kita tak boleh nak lawan berdepan. Sebab itulah kita baca doa supaya dijauhkan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim, berlindung daripada syaitan yang direjam. Nak berlawan depan tak gerak kita. Bukan lawan dengan kita. Tu kan. Asyaitanu. Kemudian baginda membaca ayat ini. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu a'idukum maghfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un alim. Maksudnya syaitan menakutkan kamu akan kepapaan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan. Syaitan ni
dia menjadikan was-was dalam hati kita, apa? Menakut-nakutkan kita dengan kepapaan. Ini contoh orang menega. Time semayang tak mau berhenti kan. Sibuk dengan perniagaan, dilalaikan oleh perniagaannya. Maknanya dia bila datang seruan semayang ataupun datang seruan membayar zakat, dia dibisikkan dalam hatinya membayangkan ketakutan tentang kepapaan. Nanti kalau bayar zakat nanti bila nak kaya kan, baru nak nyimpan duit sikit kena bayar zakat. Padahal zakat bukan banyak pun, 2.5% je. Tapi was-was datang dalam hati tu kan. Nak semayang 5 minit je, nak semayang 5 minit, tapi kita dibisikkan dalam hati kita, ini kan kerja tak selesai, kan kebal tak tambat lagi, ikan apa ni jaring tak berangkat lagi tak berangkat ikan lagi. Itu semua was-was yang ada dalam hati kita. Padahal kalau kita tinggal tak ada masalah pun, 5 minit semayang pun 10 minit gitu je. Sedangkan Allah berjanji kepada kamu untuk memberi keampunan dan limpah kurnia daripadanya, dan Allah maha luas, yakni pemberian lagi maha mengetahui. Allah lagi tahu. Kadang-kadang kita rasa-rasa saja kita rasa-rasa akan kurang dari sudut material, dari sudut pendapatan kita, dari sudut kekayaan kita akan kurang. Samalah macam kita infakkan harta kita, kita wakafkan harta kita, kita anggap benda tu akan makin kurang. Padahal harta kita tu bukan hak kita. Yang hak kita ialah harta yang kita gunakan pada jalan Allah, yang kita infakkan tu pada jalan Allah, yang kita wakafkan tu sebagai bekalan. Adapun harta yang ada kita belum tentu hak kita, menjadi hak waris kita. Kadang-kadang rezeki kita pun dah dekat, dah nak dekat untuk jadi milik kita dah, tapi Allah Ta'ala tak menjadikan hak kita. Dah makan pun kalau bukan rezeki kita, bukan rezeki kita. Dah masuk dalam perut, muntah balik, bukan rezeki. Orang nak mati, orang nak mati bila makan, kita kalau nak kenal orang nak mati tu bila makan dia tak boleh terima dah makanan, bagi air dia tak boleh terima dah air. Maknanya rezeki dia sampai parah tu. Selagi mana hidup, maka rezeki Allah SWT tetap bagi manusia. Selain daripada ini, Allah Ta'ala menegaskan para malaikat berdoa memohon ampun untuk para mukmin, seperti firman Allah Ta'ala, alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir li lilladzina natabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim rabbana wa adkhilhum jannati adnin lati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim innaka antal azizul hakim faqihimus sayyiati wa man taqis sayyiati yawma idzin faqad rahmatiha rahimtahu wa dzalika huwal fawzul azim. Dengan malaikat yang memikul arasy. Malaikat ni ada yang tugasnya memikul arasy, kan? Arasy. Masa ni ada 4 malaikat yang memikul arasy. Bila akhirat nanti, bila bangkit di mahsyar nanti, tambah lagi 4, jadi 8 yang memikul arasy. Dan malaikat yang berada di sekeliling bertasbih memuji. Malaikat-malaikat yang berada di sekeliling arasy itu bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta meminta ampun bagi orang-orang yang beriman. Malaikat ni sentiasa meminta ampun bagi orang-orang yang beriman, seraya mengucapkan, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu engkau meliputi segala sesuatu. Maknanya malaikat ni memuji. Ni malaikat ni ada yang tugas dia, ada tugas-tugas tertentu. Ada malaikat ni yang kerja dia bertasbih je kepada Allah. Lepas Allah buat malaikat tu, kerja dia tasbih je pada Allah. Ada malaikat yang kerjanya rokok saja. Lepas Allah Ta'ala buat malaikat ni, kerja dia rokok saja. Ada malaikat yang kerjanya sujud saja. Menunjukkan keutamaan manusia yang pertama sekali, iaitu
mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada perkara yang lebih utama daripada mentauhidkan Allah, nescaya Allah memerintahkan malaikat awal-awal dah buat ibadat sama macam manusia. Ada malaikat semayang, puasa, bayar zakat. Tapi malaikat ada kerja dia tasbih, kerja dia berdoa, kerja dia rokok, kerja dia sujud, ada. Di samping malaikat yang kita wajib percaya itulah 10 tu, dan tugas-tugas lain bagi malaikat itu, ada malaikat kerja itu saja. Rokok saja, tasbih saja kerja dia. Kan? Sebab itulah usul agama kita itu yang pertama sekali iaitu ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah, ulama sebut. Jadi awal agama itu kita mengenal Allah, kita mentauhidkan Allah, mengabdikan diri kepada Allah SWT. Lepas tu datanglah, baru datang syariat, datang ibadat, datang ikhlas. Yang pertama sekali iman kita tu. Berilah keampunan, malaikat sebut, berilah keampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan engkau, dan peliharalah mereka daripada kesiksaan neraka yang bernyala-nyala. Jadi malaikat ni mohon supaya manusia ni mendapat kelepasan daripada api neraka. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam syurga adn yang telah engkau janjikan kepada mereka, dan orang-orang yang soleh di antara bapa-bapa mereka dan isteri-isteri mereka dan keturunan mereka semua. Semua sekali mendapat doa para malaikat. Isteri kita, anak kita, keturunan kita dapat doa daripada malaikat. Sesungguhnya engkau lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana, dan peliharalah mereka daripada balasan kejahatan, dan orang-orang yang engkau lepaskan daripada balasan kejahatan pada hari itu, sesungguhnya engkau telah anugerahkan rahmat kepada mereka, dan itulah kemenangan yang besar. Jadi maknanya malaikat ni berdoa kepada kita dengan syarat untuk kita mendapat doa mestilah kita beriman. Orang beriman termasuk mendapat doa malaikat. Kalau kufur tak dapat lah. Memanglah bila kufur ni memang amalan ibadat kita tidak dikira, tak masuk perhitungan. Pasal apa? Kita tak ada iman. Bila ada iman barulah termasuk dalam perhitungan, termasuk dalam kira-kira, boleh buat kira. Kalau tak ada iman, tak baik macam mana sekalipun, amalan kebaikan kita itu tidak diterima sama sekali. Pasal apa? Buku tak ada. Bila ada syahadah, kalimah syahadah ni, maka adalah buku untuk mencatat amalan kita. Sabda Rasulullah SAW, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzila min fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti min fiqa khalfan, wa yaqulu al-akhir Allahumma a'ti musikan talafa. Maksudnya tidak ada sesuatu hari pun yang seorang hamba hidup padanya malaikat-malaikat turun kepadanya. Maknanya sentiasalah malaikat ni turun naik kepada hamba itu. Salah satunya berkata, ya Tuhanku, berikanlah kepada orang yang membelanjakan harta akan ganti apa yang dibelanjakannya. Jadi antaranya malaikat beritahu, maknanya turun sentiasa kepada manusia ni. Maka malaikat berkata, berdoa pada Allah, ya Tuhanku, berikan kepada orang yang membelanjakan harta akan ganti, maksudnya ganti balik orang yang membelanjakan hartanya. Dan satu lagi berkata, hei Tuhanku, berikanlah kepada orang yang bakhil kebinasaan. Orang yang bakhil ni, orang yang kedekut ni, dapat doa malaikat supaya dibinasakan, supaya makin susah, supaya kepapaan baginya, kebinasaan baginya, bagi orang yang bakhil. Adapun orang yang mengeluarkan harta dia, terutama sekali pada jalan Allah, pada keluarga dia, pada nafkah, pada infak dan sebagainya, maka dia mendapat doa para malaikat. Sebab itulah kita harap kita dapat doa para malaikat. Para malaikat memberansangkan hamba supaya taat dan beribadat kepada Allah, memberi galakan supaya berzikir, membaca Al-Quran, belajar dan membuat kebajikan, dan selalu menghadirkan hatinya bersama dengan solatnya
dan ketika membaca Al-Quran. Apa yang disebut itu adalah dibuktikan oleh hadis sahih, di antaranya hadis daripada Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah bahawa Nabi bersabda, solat seorang lelaki secara berjemaah pahalanya lebih daripada solat seorang diri di rumah atau di tempat kerjanya 20 darjat lebih. 20 darjat lebih. Yang demikian itu adalah kerana apabila seorang itu telah berwuduk. Jadi orang yang solat secara berjemaah ni pahalanya lebih berganda-ganda 27 kali ganda daripada sembahyang berseorangan. Ini galakan daripada Allah, daripada Allah SWT kepada manusia. Dan demikian itu adalah kerana apabila seorang itu telah berwuduk dan menyempurnakan wuduknya, kemudian pergi ke masjid yang tiada tujuan lain melainkan untuk mendirikan solat, ia melangkah sesuatu langit, diangkatkan atas dengan sebabnya satu darjat dan dihapuskan pada satu dosa hingga ia masuk ke masjid. Maknanya orang yang berjalan daripada rumah masing-masing itu dalam keadaan berwuduk, dilangkah satu demi satu langkah itu, maka setiap langkah dia itu akan meninggikan darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tinggikan darjatnya. Ia dianggap berada dalam solat selama ia menunggu solat, dan malaikat berdoa kepada orang itu selama ia berada di tempat solatnya, ya Tuhanku, kasihanilah dia. Makna selagi mana kita ni dalam keadaan menunggu-nunggu untuk solat. Contoh ni sembahyang subuh kan. Lepas sembahyang subuh kita menunggu-nunggu untuk sembahyang zuhur. Lepas sembahyang zuhur kita menunggu-nunggu untuk sembahyang asar. Dalam tempoh tu. Kemudian dalam tempoh kita berjalan ke masjid sambil kita menunggu waktu untuk menunaikan solat. Jadi malaikat berdoa dalam tempoh itu. Ya Tuhanku, kasihanilah dia. Malaikat minta Allah Ta'ala kasihani dia. Ya Allah, ampunilah dia. Malaikat doa ampun pada kita. Ya Allah, maafkan kepadanya. Didoakan demikian selama ia tidak menyakiti orang lain dan selama tidak berhadas di tempat itu. Maknanya kita selama mana kita berada dalam masjid itu, selagi mana kita tidak melakukan menyakiti hati orang ataupun berkata-kata benda yang selain daripada zikrullah ataupun cerita hai dunia ataupun kita berhadas, selama itulah maksudnya kita tidak terlepas daripada doa malaikat. Kalau dah mula di masjid bercerita hai dunia ataupun mengumpat, maka tak ada lah pahala. Ataupun berhadas. Sebab itulah kita kena lazimkan setiap masa dalam keadaan kita berwudu. Antara amalan Rasulullah sentiasa dalam keadaan berwudu. Sahabat-sahabat pun antaranya Bilal sentiasa dalam keadaan berwudu. Itu yang dalam hadis yang masyhur tu, ketika Nabi SAW diangkat di Mi'raj ke langit, maka Nabi SAW diperjalan ke dalam syurga, maka Nabi mendengar tapak kaki Bilal dalam syurga. Lalu balik daripada Mi'raj itu, Nabi SAW beritahu Bilal, Bilal, apa amalanmu wahai Bilal? Aku dengar tapak kakimu dalam syurga. Lalu Bilal mengatakan bahawa aku sentiasa dalam keadaan berwudu. Selepas aku berwudu, aku menunaikan solat wudu, solat sunat wudu. Lepas wudu, buat solat sunat wudu. Jadi kita sentiasa dalam keadaan berwudu. Selama mana dalam keadaan berwudu, kita mendapat doa para malaikat. Para malaikat memberansangkan hamba supaya taat dan beribadat kepada Allah, memberi galakan supaya berzikir, membaca Al-Quran, belajar. Itu tadi ya. Jadi berwuduk, menyempurnakan wuduk, kemudian pergi ke masjid. Jadi dalam keadaan itu sentiasa mendapat doa para malaikat. Kemudian sabda Rasulullah SAW, para malaikat bergilir ganti dalam bertugas mengawal manusia. Ada malaikat di malam hari dan ada malaikat di siang hari. Jadi malaikat ni shift, siang dan malam turun naik. Macam pagi ni report kita sampailah pada Allah. Pagi ni kita punya report
Di mana hamba-Ku? Allah tanya. Hamba-Ku ada di masjid, duduk dalam majlis ilmu. Bukan bermakna Allah tak tahu. Kalau gitu Allah tak tahulah. Kena ada malaikat, tunggu report malaikat. Tak. Itu menunjukkan makna kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih mengetahui. Cuma menunjukkan tugas malaikat tu melambangkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, kerajaan Allah. Ada malaikat di malam hari, ada malaikat siang hari. Hari-hari tukar. Petang kan tukar shift pula. Bukan tunggu malam nisfu Sa'ban dah. Kita kata malam nisfu Sa'ban tukar buku dah. Bukan malam nisfu Sa'ban saja. Hari-hari tuan-tuan. Malaikat turun naik. Maknanya menghantar amalan kita tu. Mereka berhimpun di waktu solat subuh dan solat asar. Malaikat ni dia berhimpun di waktu solat subuh dan solat asar. Kemudian malaikat yang mengawal di waktu malam naik ke langit. Lalu Allah meminta mereka, sedang Allah lebih mengetahui. Maknanya Allah bukan yang tak tahu, Allah lebih mengetahui. Bagaimanakah hamba-Ku waktu kamu meninggalkan mereka? Allah tanya kepada malaikat. Mana hamba aku masa awak tinggalkan dia tadi? Maknanya lepas main asar tu, lepas asar tu dia naik ke langit. Allah tanya, mana hamba aku tadi? Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sedang melakukan solat subuh, dan kami datang kepada mereka dalam keadaan mereka sedang melakukan solat asar. Baguslah kalau report. Kalau report kita buat apa? Lepas main asar, duduk sungai lagi. Sembahyang asar dah. Tinggal sembahyang asar. Duk kerja sibuk benda lain sampai meninggalkan solat ataupun melakukan kemungkaran. Cuba bayangkanlah report ataupun laporan para malaikat tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buruk sangatlah laporan kita tu. Jadi sebab itulah kita sentiasa merasa diri kita sentiasa dalam kawalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut apa? Ittaqillaha haitsu ma kunta. Takwalah kita. Jadi takwa ni apa? Buah daripada keyakinan kita bahawa kita ni sentiasa dalam kawalan Allah, dan ada para malaikat yang sentiasa mencatat amalan kita, yang sentiasa dengan kita, membisik bisikan baik disebut tadi. Dalam masa yang sama bisikan syaitan dan bisikan malaikat, bisikan-bisikan baik itu, ilham-ilham yang baik itu, supaya kita apa? Supaya kita tidak terkeluar daripada jalan ataupun melakukan keingkaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita rasa gitu. Kita lebih-lebih lagi lah sentiasa dalam kawalan Allah. Sebab tu dia kata apa? Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadatlah kamu seolah-olah kamu melihat Allah. Ka'annaka tarahu. Seolah-olah kamu melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jika kamu tak mampu, hendaklah kamu yakin bahawa Allah sentiasa melihat kamu. Dan bala tenteranya para malaikat. Cuma kita tak nampaklah malaikat. Esok kita mati kita nampak. Sesi perkenalan pertama kita, iaitu apabila roh kita keluar daripada jasad, maka kita jumpa kali pertama malaikat. Dalam kubur kita jumpa malaikat. Atas dunia kita tak nampak. Kalau Allah zahir kita, tak lepas ke mana kita. Maknanya penuh dengan malaikat ni. Jadi insya-Allah kita untuk pagi ni cukup sekadar itu. Insya-Allah kita sambung lagi, iaitu mengenai penyertaan para malaikat dalam majlis zikir. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat dia menyertai majlis zikir. Zikrullah, di mana saja ada majlis zikir, maka ada malaikat yang bersama-sama dengan kita. Supaya hari inilah ada malaikat dalam majlis ilmu, ada malaikat yang menaungkan sayap dia, membentangkan sayap dia sampai ke langit. Kalau kita Allah Ta'ala zahirkan penuh, makna sayap malaikat sampai bersusun-susun sampai ke langit. Menaungi majlis-majlis ilmu, majlis-majlis menyebut nama Allah Subhanahu Taala, majlis-majlis zikir dan sebagainya. Gitu. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita, memberi ilmu yang bermanfaat kepada kita, menambah ketakwaan kita, dan semoga ia sebagai peringatan bagi kita semua dan saya sendiri
Jadi insya-Allah kita tangguh pagi ni dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.